Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk murid kelas 5 Neptun bersama dengan Ustaz Izwan dalam sesi PDPR 3.0 untuk subjek pendidikan Islam. InsyaAllah hari ini Ustaz akan terus mengajar kamu kelas 4 tahun 4 yang 4 Uranus dan 4 Merkuri. Okey, baik, Ustaz teruskan dengan sesi pengajaran ini. Jadi seperti biasa, apa yang perlu murid-murid ada adalah buku teks pendidikan Islam tahun 4 dan terus selak muka surat 130. Saya ulang, pastikan semua murid ada buku teks pendidikan Islam tahun 4 ni dan rujuk muka surat 130. Ustaz akan mengajar kamu hari ini adalah tajuk mengenai puasa dalam bidang ibadah. Okey, baik. Ustaz tahu dan Ustaz yakin majoriti kamu ni dah boleh berpuasa, terutamanya yang berumur 10 tahun lah seperti kamu semua, dan Ustaz harapkan puasa pada tahun ini yang dah lepas, Ustaz harap puasa kamu ni dapatlah lebih daripada 20 hari. Sekurang-kurangnya kamu dapat menahan diri daripada lapar dan dahaga. Okey, baik. Jadi hari ini Ustaz akan ajarkan kamu apa itu sebenarnya pengertian puasa yang perlu kamu tahu dan ada tak dalil daripada Al-Quran yang menerangkan tentang puasa dan apa hukum puasa. Okey, baik. Hari ini kita belajar mengenai puasa. Okey, pengertian puasa kamu semak muka surat 130 tu. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Itu masuk puasa yang sebenarnya. Dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ni banyak. Okey, pada next topic Ustaz akan bincangkan apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, jadi bermula daripada terbit fajar, maksudnya dah terbit sahaja fajar, yakni matahari dah nak muncul tu, sehinggalah terbenam matahari disertai dengan niat. Terbit fajar tu maksudnya nak waktu subuh dah. Okey, disertai sehingga terbenam matahari, sehinggalah waktu maghrib disertai dengan niat. Okey, ingat disertai dengan niat. Kalau kita tiada niat, contohnya kita puasa ni sekadar suka-suka bukan kerana Allah Taala, maka kita tak dapatlah pahala yang mana pahala berganda pada puasa pada bulan Ramadan. Okey, ada tak dalil berkenaan puasa? Okey, ada. Okey, dalil puasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, surah Al-Baqarah ayat 183. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Kamu tengok daripada ayat ni Allah SWT menyeru kita, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu tu umat Nabi sebelum ni pun dah pernah berpuasa. Umat Nabi Muhammad sepanjang generasi sehinggalah generasi kita ni semua berpuasa. Dan di akhirnya Allah SWT menerangkan bahawa apa? La'allakum tattaqun, supaya kita ni, kamu semua ni bertakwa. Takwa maksudnya kita ni bertakwa tu maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya takwa ni apa? Kita ni kurang daripada buat maksiat dan kita ni dekat dan tambah amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud takwa. Jadi, hukum puasa. Sebagaimana dalam ayat Quran tadi, dah tentulah hukum puasa ni wajib. Apa wajib apa? Bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Ingat, wajib bagi yang mampu. Yang tak mampu ni bukan dia, yang tak mampu dia tak perlulah puasa Ustaz. Tak, kena ingat, yang mampu kena puasa secara normal, iaitu tanpa menggantikan puasa dia. Tetapi bagi yang mungkin ada beberapa kemudaratan seperti sakit, contohnya mengandungkan anak, menyusukan anak dan sebagainya, dia ada dia punya formula lain. Contohnya perempuan haid, perempuan yang kedatangan haid, darah nifas, wiladah. Mereka semua ni memang ada keringanan, iaitu tak perlu berpuasa, tetapi kena ingat puasa pada bulan Ramadan ni wajib ganti. Bukan tinggalkan begitu saja, maksudnya bukan burn. Contohnya 1-2 hari tak tinggal sebab saya sakit, saya tak perlu sambung puasa. Tak.
Okey, wajib ganti. Kena ingat puasa ni hutang. Kalau kita tinggalkan, kita wajib ganti pada bila-bila masa selepas sahaja selesai bulan Ramadan. Kena ingat tu. Dan sebelum datangnya puasa pada tahun berikutnya. Okey, jadi hutang puasa ni memang wajib diganti. Usah ulang, hutang puasa ni wajib diganti, bukan burn macam tu je. Contohnya perempuan yang kedatangan darah haid, dia cuti, okey, dia cuti contoh 5 hari, lepas tu dia cakap itu burn saja Ustaz. Tak, kena ganti, wajib ganti. Okey, dia berbeza dengan orang sakit teruk yang memang dia tak boleh puasa. Maksudnya lepas bulan Ramadan pun dia tak boleh puasa juga. Itu lain, itu ada hukum lain, iaitu membayar fidyah. Tetapi bagi orang yang mampu ni, dia hanya kemudaratannya tertentu saja. Contohnya demam 1-2 hari tak boleh puasa, tak apalah. Okey, tak ada masalah benda tu. Tak, maksudnya tak berdosa, tetapi dia kena ganti. Okey. Jadi rukun niat dia apa? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kena ingat tu. Yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti Ustaz jelaskan apa perkara yang membatalkan puasa tu. Niat ni contohnya kamu tak faham, Ustaz saya tak faham, maka tak sah ke? Tak. Kamu kena ingat niat kita dalam bahasa Melayu pun kerana Allah SWT maka sah. Okey, bukan memandukan kepada niat ni. Niat ni diajarkan untuk kita tetapkan niat kita lah. Tetapi kalau kita baca saja aku nak puasa pada esok hari, niat ni nak puasa kan. Jadi itu adalah niat kita. Okey, maka sah puasa tu. Okey, sebabnya mungkin ada beberapa kalangan kita yang contohnya pernah terjadi yang mana pergi bermusafir sebabkan dia tak tahu lafaz. Dia tahu macam mana nak buat solat jamak qausar, tetapi sebab dia tak tahu lafaz jamak qausar, jadi dia tak buat. Sebenarnya itu yang menyusahkan diri kita, dan dia menjadikan Islam tu susah sebab dia tak nak solat, sebab hanya tak tahu lafaz niat. Kena ingat tu, niat ni apa yang terlintas di dalam hati. Pada zaman Nabi, memang Nabi tak ajarkan tentang niat ni, usolli fardu subhi ataupun usolli fardu maghribi dan seterusnya. Tetapi pada zaman ulama seterusnya, mereka hanya menetapkan untuk kita bacalah, maksudnya untuk meluruskan kita punya niat. Tetapi kalau kita sebenarnya kita lintasan hati, kita nak solat kan, Allahu Akbar, kita angkat nak solat maghrib tu, itulah niat kita sebenarnya. Kita berdiri tu sebab kita niat nak solat maghrib. Itu niat kita, lintasan hati. Okey, walaupun ada berbeza pendapat, tetapi kena ingat dia tetap sah. Okey, baca atau tak baca, contohnya nawaitu ataupun tak, dia tetap sah. Kena ingat tu. Okey, jadi selesai sudah tentang topik hari ini, iaitu berkenaan apa yang perlu kamu tahu tentang puasa, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, dalil tadi Ustaz dah jelaskan bahawa Allah SWT menyeru kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa hanyalah untuk kita, supaya kita dapat bertakwa, dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara anjuran Islam, apabila kita ni tak dapat tahan nafsu kita, tak dapat tahan amarah kita, kita disuruh untuk berpuasa. Berpuasa ni memang rendahkan kita punya syahwat, dia rendahkan kita punya nafsu kemarahan. Okey, dan dia dapat mendidik diri kita untuk bersabar. Dan sebenarnya puasa ni juga untuk kesihatan. Okey, banyak sebenarnya, banyak orang kata benefit, kelebihan apabila kita berpuasa betul-betul. Okey, jadi sebab tu puasa ni Nabi puasa sunat Isnin dan Khamis, dan ada waktu-waktu tertentu tu memang Nabi berpuasa. Okey, berpuasa ni memang untuk, orang kata semua kita dapat ketakwaan, kita dapat sebab nafsu tu dah berkurang kan. Jadi kita mungkin daripada malas solat, boleh solat pada bulan puasa. Okey, daripada seorang pemarah, bulan puasa tu jadi orang yang sangat penyabar. Daripada bulan puasa tu orang yang kedekut, tiba-tiba bulan puasa tu dia bolehlah jadi orang yang mula bersedekah, mula share dia punya rezeki kepada orang lain. Itu antara benefit, kelebihan-kelebihan apabila kita berpuasa. InsyaAllah topik seterusnya Ustaz akan jelaskan pada pembelajaran akan datang. Okey, dan untuk latihan hari ini Ustaz nak minta kamu semua buat seperti biasa buku modul aktiviti mesra digital tahun 4 Pendidikan Islam tahun 4, buka muka surat 53. Okey, buka muka surat 53 dan selesaikan tugasan ni, dan kemudian seperti biasa hantarkan ke dalam grup Telegram. Okey, itu saja pengajaran Ustaz untuk minggu ini. Dah 2 hari dah kita berjumpa. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu
hadapan. InsyaAllah kita akan teruskan sesi PPR ni dan kita doakan supaya COVID ni diangkat oleh Allah SWT di bumi Malaysia, sebab sebahagian besar negara-negara Eropah dah hidup seperti biasa. Okey, negara-negara Asia ni seperti Malaysia dan sebagainya masih lagi belum lagi, sebabnya ada beberapa banyak sebab lah. Okey, dan kita doakan supaya kita dapat hidup seperti biasa dan kamu semua dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Okey, duduk di atas kerusi, okey, menghadap papan putih, okey, dapat bersama-sama bersuka, bergembira, bergurau senda dengan kawan dan guru-guru dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.